Kebanjiran pendakwah segera. Pastinya di kalangan selebriti, mereka yang mencari makan ataupun di kalangan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal dalam bidang itu sendiri telah memberikan satu pandangan yang serong terhadap agama Islam oleh mereka di luar sana. Persoalannya pada hari ini, adakah ini adalah fenomena biasa ataupun perlu dibimbangkan? Isu yang akan kita bincangkan pada hari ini tentang pendakwah segera tumbuh seperti cendawan sembunyi dalam transparansi. Kalaupun dia bukan orang kata base agama, tapi dia ada ilmu agama, dia boleh bercakap saya rasa. Soal orang nak panggil ustaz ke tak ustaz ke, tak jadi masalah. Yang nak sampaikan, contoh saya ambil contoh kan, macam Ustaz Abid Liu, dia bercerita tentang iman, tentang solat, pesan. Itu terpulanglah dia orang nak panggil ustaz ke tak ustaz ke. Poin dia tu kan. Kalau Abid Liu tu sendiri pun saya pernah dengar dia, saya bukan ustaz kata, tapi orang panggil juga. Saya rasa secara serius tak ada lah. Tak ada secara kita kenal, kita tahu dia ni kawan kita, kemudian dijemputnya panggil ceramah, tak ada lah. Yang saya kata tadi, saya tengok daripada video-video kan. Kita kenal background macam ni, tiba-tiba dia bercerita pasal agama, pasal ni. Tapi agama dia cerita tu memang tak belok. Memang tak ada sebab-sebab yang tersendiri atau kepentingan sendiri. Jadi tak salah. Itu dia, hari ini kita bercerita tentang topik yang pastinya ramai yang betul-betul akan membuka mata anda di luar sana. Pendakwah segera tumbuh umpama cendawan. Dan hari ini saya sebenarnya umpama cendawan kecil apabila bersebelahan dengan cendawan-cendawan legend yang macam Masya Allah. Hari ini saya berbesar hati dapat bersama dengan dua panelis kita. Dua pengacara hebat, dua personaliti yang hebat, seorang pendakwah bebas, motivator, seorang pelakon hebat, pengacara hebat, semua anugerah besar-besar dah biasa buat. Tu dia, alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Samsul Rarau. Ya. Ataupun kita panggil manja Pak Su. Ya, betul. Nak manja lagi panggil apa? Panggil Su. Su. Baik. Masya Allah. The one and only Amin Idris. Ya, saya. Apa khabar, Farah? Biasa duduk di kerusi saya ini. In fact, tadi sebelum kita bermula, siap bertanya, kerusi mana yang dia nak duduk sebenarnya? Saya cakap hari ini tenang. Saya cuba untuk tak lupa diri. Ya, baik, baik. Hari ini awak adalah salah seorang panelis ya, untuk topik kita pada hari ini. Again, kedua-dua mereka ini juga sangat sinonim juga dengan keadaan sekarang ini, yang mana kita semua nak mengejar ilmu akhirat kan. Bila kita bercerita pasal agama ni, adalah antara mereka yang akan dirujuk untuk penonton-penonton kat luar sana. Cuma hari ini kita nak bercerita tentang pendakwah segera. Nervous soalan tu. Tu dia. Tajuk pun nervous tu. Tak pastilah, ada kala di antara mereka bila kita sebut pasal pendakwah segera ni, macam mana kita nak membezakan siapa yang segera? Saya ni pendakwah biasa. Secara general lah, bila sebut pasal pendakwah segera ni, apa yang berada di minda you? Saya berpandangan pendakwah segera maknanya dia bernekat nak jadi pendakwah, esok dia terus jadi pendakwah. Sebab historically, kalau kita tengok di kalangan 4 imam mazhab pun, untuk mereka menjadi seorang ilmuwan yang berdakwah, mereka mengambil masanya bertahun menghafal Quran, belajar sana, belajar situ, ke seluruh tempat, yang akhirnya mereka menjadi pendakwah. Merujuk pada soalan Farah Fauzana, pengacara kita pada hari ini, pendakwah segera yang kita nak fokus hari ini adalah contohnya dia selama ni bergelumang dalam dunia dosa dan noda. So dia berhijrah, hari ini dia pakai tudung, contohnya, esok dia terus berdakwah. Itu yang saya fikir kita nak fokus sebagai pendakwah segera. Pak Su pula. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tajuk ni macam kena dekat aku je. Kita semua ramai dekat luar sana. Okey, sebab saya pernah dilabelkan sebagai orang kata ustaz artis.
Kan, tapi mungkin orang kata bunyi kasar sikit, tapi ini bahasa BBNU. Budak-budak zaman sekarang dipanggil instant, ataupun kadang-kadang ada juga orang cakap Ustaz Mi segera. Tetapi bagi saya sebenarnya mungkin kalau kita nak elaboratekan tajuk ini, Ustaz Amin dan juga Fafau, saya suka berkongsi sebab mungkin dengan dunia sekarang, dalam era media sosial sekarang, anak-anak muda sekarang dia tak nak macam zaman-zaman dulu yang nakkan ilmu. Dia nak ilmu yang cepat, pantas, pendek. 3 minit tapi dia nak ilmu tasawuf. Kan, contohnya ilmu yang patut dia pergi ke apa ni, ilmu yang bertahun-tahun, tapi dia nak dalam masa yang cukup pendek. Maka mungkin ada ustaz-ustaz ni, ataupun mungkin ada orang-orang yang bak kata Ustaz Amin tadi, ada orang yang dia boleh kongsi. Semalam dia dengar cerita, hari ni dia terus masuk dalam dia punya YouTube ke FB ke apa ke, platform masing-masing, dan dia terus share, dan dia cuba ambil dalam masa 3 minit dia nak cerita ilmu yang cukup panjang. Tapi mungkin penyampaian yang dicuba sampaikan itu mungkin orang kata tak sampai kepada orang yang baru darjah 1. Untuk ilmu budak darjah 6 berbeza, untuk ilmu budak darjah tingkatan 5 berbeza juga. Tapi hari ini kita nak fokus tentang definisi ustaz instan tu ataupun ustaz segera ni. Mungkin kita bukan boleh bendung, tetapi kita boleh cuba elaborate dan kita kenali dari mana dia bermula dan ilmu apa yang dia nak share. Dan kepada kita yang penonton di media sosial, TV dan sebagainya, kita kena tahu pula ilmu apa yang kita nak. So dari situ kita boleh tahu kalau kata dia ataupun ustaz instan tu nak share sesuatu yang rasanya bukan yang kita kendak kita, so tak payah follow, tak payah like, tak payah share. Kita ada hak sebenarnya sebagai penonton, sebab sekarang ni dulu kita tidak ada pilihan sebab kita hanya ada saluran 1, 2, 3 dan 4 dan sebagainya. Tapi sekarang ni ada Awesome TV. Ada Awesome TV, betul. So sekarang ni kita kena buat berpeluang untuk buat pilihan yang lebih banyak. Okey, macam Amin sendiri kan, bila kita tengok mereka-mereka yang ramai labelkan, sedangkan mereka mungkin tidak sebenarnya, mungkin mereka tidak mengetahui dengan latar belakang penceramah segera ni sendiri. Adakah you rasa diorang ni lebih kepada macam shot sendiri sebab diorang eager kan, macam you kata tadi, hari ni I belajar, besok I nak jadi pendakwah sebab I nak kongsikan apa yang I belajar. Adakah diorang ni perlu buat homework betul-betul dulu ke, ataupun macam I need to share today lah sebab follower saya ni, yelah kalau saya lah contohnya kan Pak Suan dengan Cik Amin, saya follower saya tak ramai pun, saya nak kongsikan apa yang saya belajar tadi. Itu niat saya, supaya saya pun satu tak lupa, dua dapat pahala sikit. Orang kata sharing is caring. Sharing is caring. So what do you think? Adakah am I too fast ataupun kalau kita nak menyampaikan dakwah, dia sebenarnya di sana ada satu benda yang kita perlu ambil kira, iaitu tanggungjawab. Kita bertanggungjawab dengan apa yang kita sampaikan. Dan bila saya sebut tanggungjawab, dia bukan setakat atas dunia je. Apa yang kita bicara, apa yang kita cakap dari mulut kita akan dipersoalkan suatu hari nanti. Kan dalam Yasin kita baca al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya pada hari pembalasan Tuhan akan tutup mulut kita, tapi akan menjadi saksi di atas perbuatan kita adalah tangan dan kaki. So apa yang kita cakap, apa yang kita type, apa yang kita tulis akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun benda itu baik sekalipun. Dan kita kena faham niat tidak menghalalkan cara. Kalaupun kita niat baik sekalipun, tapi yang kita sampaikan tu mungkin tak betul ataupun tidak tepat, apatah lagi menyebabkan orang terseleweng daripada ajaran yang sebenar, kita bertanggungjawab di atas apa tutur bicara kita. That's why tak kira siapa sahaja, sama ada dia BBNU kan, ataupun dia dah lama dalam dunia dakwah, dia mesti pastikan apa yang dia nak tulis, apa yang dia nak cakap bertepatan dengan prinsip dan amanah ilmu. Ya, itu yang dikongsikan oleh Amin. Tetapi tadi ada Amin ceritakan tentang segeranya pendakwahan itu disebabkan apa yang baru dibelajar. Tetapi ada juga pendakwah yang nak segera popular. Kembali selepas ini. Semuanya dalam Transparency.
pada pendapat saya, untuk menghentikan pendakwah segera ni, kita tengok segera tu bagaimana konsepnya. Ada segera mereka mempunyai ilmu yang baik tetapi kita boleh terima. Ada yang segera tetapi ilmunya tidak mantap, lebih baik kita mengelak dan kita mencari sumber yang benar-benar betul sahih. Pendakwah segera ni kalau kita lihat, ada yang mereka ni mempunyai ilmu yang begitu hebat dan diberi peluang untuk masuk ke dalam rancangan-rancangan tertentu dan keluarnya mereka menjadi pendakwah yang terbaik. Dan ada juga di kalangan pendakwah segera ini, mereka ni hanya sekadar belajar secara melalui tidak formal, hanya mengadap melalui YouTube dan sebagainya. Dan inilah yang perlu kita elakkan agar apa yang disampaikan oleh pendakwah tadi benar-benar betul sahih untuk rujukan masyarakat. Ya, itu pendapat daripada rakan-rakan kita di luar sana tentang isu kita pada hari ini, pendakwah segera. Okey, sekali lagi saya hari ini bersama dengan Selamat Jalan Romeo. Ya, saya hanya untukmu sayang. Di alam fana cintamu. Oh Isabelaku. Teringin sejati. Di pintu mahligai. Masya Allah, kita akan terus sampai habis kita lagu. Seorang penyanyi, seorang pelakon, pengacara, usahawan makanan-makanan sunnah, guru mengaji sejak PKP ni. Ya, betul. Masya Allah, mutawif. Ya. Apa lagi yang kita patut panggil Samsul Awal sekarang? Panggillah apa saja, tapi saya buat sesuatu yang boleh dapat mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya buat sekarang. Adakah itu sebenarnya salah satu punca? Ialah kita perubahan hidup kan? Apabila apa yang kita lakukan dahulu dan sekarang ni penghijrahan, kita ramai yang mengejar ke arah akhirat insya-Allah demi kebaikan kita. Apa punca sebenarnya daripada berlakon, mengacara, menyanyi dan sekarang ini Samsul Awal sendiri, sampaikan you sendiri cakap tadi, you pernah dilabelkan sebagai pendakwah selebriti, pendakwah instan segera. Okey, baik. Saya sebenarnya, kita selalu kalau kita nak makan, kita selalu tanya tepuk dada, tanya selera. Kalau kita nak tanya iman pun sebenarnya tepuk dada, tanya iman. Apa yang kita tak ada? Macam saya dulu, saya mula masih berlakon, saya menyanyi dan sebagainya. Tetapi apabila perubahan drastik yang saya alami ialah apabila saya selalu pergi ke Tanah Suci, dan saya pergi ke Tanah Suci ketika tahun 2012 untuk menunaikan haji. Tahun 2012 saya pergi haji dan saya balik. Bila saya balik, saya masih lagi menerima jemputan untuk mengadakan persembahan, menyanyi dan sebagainya. Tapi mula terasa dekat hati saya ketika saya menyanyi itu, rasanya ini bukan aku. Jadi bila kita tanya dengan saya, sendiri dulu. Ya, dia tanya diri saya. Macam contoh kita nyanyi lagu dangdut tadi kan. Kita kena gelok-gelik. Tapi bila dah kita gelek-gelek, golek-golek, kita rasa aku ni rasa macam tak elok, rasa tak sesuai sangat. Terasa sendiri. Jadi kita mula tanya diri saya tanya diri saya, apa yang saya nak? Saya cuba mendekatkan diri saya dengan Al-Quran. Pertama saya dekatkan dengan Al-Quran. Sebab saya sebenarnya tak reti mengaji. Apabila bermula dengan saya mengenali Al-Quran, berjumpa dengan guru, mulalah orang kata rasa seronok, mula kita tahu membaca. Bila kita dah tahu membaca, kita mula nak tahu berlagu. Bukan kata lagu hebat sangat, tidak, tapi tahu lagu ni dalam Al-Quran ada 7 jenis lagu. Kalau kita nak lagu macam ni macam mana, ni buat ni macam mana. Kemudian apabila kita dah mula berlagu, kita baca Al-Quran ni sebenarnya daripada kita kecil. Mak kita dendangkan kita Al-Quran, nak tidur dodolad Allahu Akbar kan. Tapi faham tak kita apa yang Allah cuba bagi tahu dekat kita? Jadi di situ saya cuba belajar dan belajar. Selama 8 tahun saya belajar. Alhamdulillah saya mengenali Al-Quran itu. Tapi sekarang ni nak belajar lagi. Sebab kadang-kadang kita tak dapat lajah Arab tu, nak cuba faham, hafal dan sebagainya. Jadi di situlah memulakan saya terus mendekatkan diri dan terus sampailah ke hari ini. Baik. Okey. Saya suka bila melihat perubahan itu sebab kadang-kadang kita rasa kita tak selesa. Sebab saya pun awal-awal dulu macam Farfuzana tahu je lah kan. Sekarang insya-Allah transparency. Okey. Masya-Allah. Okey, but then macam Amin sendiri, yalah kita melihat dia sebagai pengacara, motivator, tapi you senantiasa menyelitkan in fact tadi pun ayat-ayat Al-Quran, sebab tak semua orang mampu untuk melakukan itu, dan disebabkan kepakaran you itu juga. Ada setengah orang panggil ustaz, ada setengah orang macam Farah, Ustaz Amin mana ni? Amin Idris, dia bukan ustaz, saya tak cakap. Tapi ada mereka melihat you sebagai ustaz. Saya kalau Abang Syamsul dia berhijrah, saya sebenarnya
Dulunya saya beragama lain. Masa saya umur 5 tahun, keluarga saya masuk Islam lah. Pak ayah saya berbangsa India dan Iban beragama Kristian. Mak saya Siam campur Cina beragama Buddha. There you go. We learn something new today. Ya. Eksklusif ni. Ya, So Masya masuk Islam masa saya umur 5 tahun mereka macam tu. Tapi macam biasalah, langit tak sebenarnya cerah. Ayah saya dengan mak saya berpisah. So masa tu duduk Sarawak, bila pindah ke Kelantan, mak saya dia baru masuk Islam, dia tak ada basic agama. So dia tak boleh nak didik saya tentang agama. So saya bersekolah daripada darjah 1 sampai ke darjah 6 dalam keadaan tidak ada asas agama yang kukuh. Nama saya dulu pun bukan Amin Idris pun. Nama saya dulu James Carlson. Wow. Sekejap. Macam pemain bola. It's totally transparency today. Nama kita transparency kan? Like it, So nama saya dulu James Carlson Dambu Murti. Dambu tu nama Iban saya, Murti tu nama keturunan India saya lah. So bila saya dapat tawaran ke sekolah menengah, saya dapat selama penuh. Mak saya tak bagi. Nangis-nangis dia tak bagi. Sebab saya dapat juga tawaran sekolah agama. Dia suruh saya masuk sekolah agama. Saya pun dengan rasa berhati masuk sekolah agama lah. Ikutlah cakap mak. Yep. Tapi deritalah, tak erti mengaji, tak erti semayang. Saya pernah diketawakan hanya kerana saya semayang zuhur 8 rakaat tanpa tahiyat awal. Bayangkan, 8 rakaat tak ada tahiyat awal. Betapa jahil saya dulu. Tetapi disebabkan saya belajar di sekolah agama, saya ada usrah, ada tamrin. Lepas tu masuk ke UIA, saya ambil civil dan syariah. Dan masa di UIA itulah saya mula belajar hadis sebagai contoh dengan Maulana Abu Laith. Daripada situlah saya ada basic agama. Tapi masa saya di tahun akhir, saya sempat ditawarkan untuk mengacara di TV pendidikan masa tu. So saya menulis skrip, saya mengacara dan bila saya graduate tahun 2010 saya ditawarkan audition untuk sebuah stesen TV Islamik. Masa itulah orang mula kenal saya. Tapi strategi saya, walaupun saya belajar syariah, walaupun saya belajar hadis, saya tak nak menampakkan diri saya sebagai seorang ustaz. That's where the Iron Man still there. You know, saya nampak strategi itu sebab selalunya sebab itu orang selalu kata kat luar sana tu, saya lebih selesa dengan penceramah segera ni sebab ia lebih didekati. Mungkin antara ustaz-ustaz lain, kalau saya jumpa Abang Samsul, saya mungkin akan saya akan tanya soalan dekat Abang Samsul sebab yalah keselesaan itu lebih mudah lebih dekat. Ya. Saya suka strategi itu. The Iron Man is still there. So daripada situlah saya berazam bila saya jadi pengacara, antara perbezaan dan perubahan saya nak buat ialah sebab dulu saya ingat pengacara kerja dia tanya soalan je. Yep. Tapi bila saya masuk dalam industri, saya nak bawa satu perubahannya itu pengacara ada ilmu, ada basic Quran, ada basic hadis. Yeah. Alhamdulillah sekarang ni dah jadi kebiasaan pengacara baca Quran dan baca hadis. Alhamdulillah. Saya kena belajar. Saya masih lagi dalam proses itu sebab belajar. alhamdulillah tu bahasa Arab. Masya Allah. Okey, baik. Sekejap lagi kita nak tanya perbezaan di antara pendakwah segera, pendakwah sebenar dan juga Iron Man. Siapa yang tanya soalan ni? Sebentar lagi dalam Transparency. Kembali lagi bersama dengan kami pada minggu ini. Hari ini kita cerita tentang pendakwah segera dan hari ini kita masih lagi bersama dengan Samsul Rau, Pak Su, atau nama manja Su. Ya. Amin Idris. Kalau manja lagi 2 kali, Susu. Oh, James. tidak. Okay, sorry, maafkan saya. Thank you. Amin Idris. Baik. Bercerita tentang pendakwah segera ni. Very blunt question. Pernah dengar perkataan penunggang agama? Oh, benar. Satu ayat yang agak kasar kan. So, boleh tak you katakan dengan saya ataupun semua rakan-rakan di luar sana, mostly, kebanyakan penceramah segera ini dikatakan menunggang agama? Siapa nak jawab dulu ni? Silakan Amin. Saya suka soalan ni, saya suka guna jawapan almarhum Tok Guni Aziz. Dia kata ramai kata hamba ni guna agama untuk politik. Dia jawab apa? Dia kata kalau tidak agama nak guna gapo? Dia kata.
Dia kata subtitle dia maksud subtitle. Kata ramai orang tuduh almarhum Tok Guni Aziz ni menggunakan agama untuk kepentingan politik. Tok Guni tanya balik, kalau hamba tak guna agama, dia nak guna apa? Dan dia baca satu ayat yang kita baca, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Maksudnya Allah Taala menghantarkan para nabi untuk menyampaikan dakwah bidinil haqq, dengan agama. Maknanya memang kita kena guna agama untuk menyampaikan mesej, untuk menyampaikan dakwah. Kena guna agama. Kalau tak guna agama, nak guna apa lagi? Yang menjadi masalah bila kita menyalahertikan agama. Kita telah mengkhianati amanah ilmu agama. Sebut pasal hak tu kan. Kita orang kecil Kelantan juga sini. Pehat kalau kita kecil Kelantan ke habis. Buat bahaya. Okey, Abang Samsul, sebab selalunya bila kita sebut pasal penunggang agama ni, apabila selalunya mereka ini yang menggelar pendakwah, memberikan sesuatu, memaklumkan kepada semua orang, kita perlu melakukan perkara-perkara yang baik, melakukan ke arah kebaikan dan sebagainya. Tetapi si pendakwah segera ini pula yang melakukan kesilapan. Dan terus of course orang di luar sana, netizen, masyarakat terus cakap, you ni pun cakap tak 10 BK, you menunggang agama untuk orang kenal you, tapi yet you still do all those things. So macam mana tu? Okey, baik. Alhamdulillah, soalan cukup baik, dan sebenarnya ini adalah ujian dari Allah kepada kita. Dan ujian Allah ni mengikut kita punya peringkat juga, iman kita dan juga amalan kita. Kalau budak kecil, ujiannya begitu. Kalau budak yang besar sikit, ujiannya juga cara besar sikit. Begitu juga lagi tinggi orang itu, lagi besar ujian dia. Tetapi cuma definisi perkataan pertamanya tentang Ustaz Instan, itu orang melabelkan. Betul. Satu lagi juga tentang penunggang agama juga, orang juga melabelkan. Dan bab kata Ustaz Amin tadi, ingat, kita melabelkan apa saja yang keluar daripada mulut kita, dari jari kita, kita sebarkan, maka besok Allah akan tanya. Maka di situ kadang-kadang kita nampak dia menunggang, atau kadang-kadang kita nak tahu dia penunggang ke tidak, kita melabelkan ikut suka hati kita. Dan juga macam warga net sendiri pun. Ada orang cakap ini warga net, warga internet, dia ni orang kata begini sekian. Sebab segala-galanya kita boleh cakap. Sebab dalam dulu kita cuma ada satu media. Satu media. Ini sekarang kita ada macam-macam. Kita tak suka sana, kita boleh buat begini. Kita tak suka begini, kita boleh buat begini. Tetapi sekarang ini, saya memandang satu, dalam bab agama ini, sebab agama Islam ini, dia begitu indah. Sebab nak sampaikan sesuatu, kita kena sampai Nabi sebut, sampaikanlah olehmu dariku walaupun sepotong ayat. Untuk menyampaikan agama, sampai orang kadang-kadang orang cakap, dia ni penunggang agama. Sebab kadang-kadang disebut penunggang agama kerana ada ustaz-ustaz, ada tuan-tuan guru ini perlu mencari sesuatu untuk sesuap nasi. Bila kadang-kadang dia bab letak harga. Contoh, kita datang kat sini. Macam Ustaz Amin, dia tak minta sebab kita tahu dia Iron Man, dia banyak duit. Macam saya kan, saya tanya, Samsul, tanya berapa nak bayar ni, transparansi nak bayar berapa? Sebab perjalanan dari rumah saya naik kapal terbang, saya duduk jauh. Dan kita pun be very transparency, kita akan bagi tahu sekian. Ya, betul. Yes. Jadi mungkin ada orang yang tak puas hati apabila disebut bab perbelanjaan, maka dia mengatakan, ini panggil bab untuk berkongsi bab agama pun perlu duit. Kita nak kena bagi tahu juga, dan orang kena tahu. Saya dengan sahabat saya Samsul debat, dia kata, bang, kita ni pergi berdakwah, kita kena bawa kereta. Ke dalam kereta tu kita kena isi minyak. Takkan kita sambil nak lalu dekat petrol pump tu, kita bisik je dekat petrol pump tu, baca qul Allah. Bismillah. Kan? Kita kena keluar duit untuk bayar duit minyak kita. Maka di situ kadang-kadang orang melabelkan, sesetengah guru-guru, ustaz-ustaz ni apabila bertanya bab perbelanjaan, kos kita ni, orang kata menunggang agama lah tu. Berniaga lah. Pemahaman masing-masing tu berbeza. Berbeza-beza. Pasal tu saya kata ada pendapat budak kecil, ada pendapat orang dewasa, ada pendapat orang yang lebih besar. Dan ujian kepada orang-orang ni juga cara ulama, ujian ulama. Takkan ulama dia datang ujian UPSR. Jadi berbeza. Bagi saya, apa nak cakaplah. Tetapi yang kita sekarang ini, kita nak menyampaikan sesuatu. Sebab tadi Ustaz Amin dia cerita tentang daripada surah Yasin. Saya teringat satu, saya nak sampaikan sesuatu sebab dalam surah Luqman, yang membawa maksud, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, setiap satu perkara yang kamu buat, kamu ambil, kamu beri, sebesar-besar perkara atau sekecil-kecil perkara, besar biji sawi, dan sampai dalam batu pun besok Allah akan tanya. Itu daripada surah Luqman.
Baik, Alhamdulillah. Okey, boleh tak saja saya nak tanya secara ringkasnya? Sebab saya pun sekarang ni sebab excited ya bila kita berada bersama dengan mereka ni. Kalau saya lah sekarang ni, saya sebenarnya lebih kepada saya nak berkongsi. Tiada niat berdakwah. Apa perbezaan dia? Saya nak berkongsi dengan berdakwah. Okey. Inilah masalah masyarakat kita. Kadang-kadang kita pun tak memahami maksud dakwah. Dakwah ni ialah kita menyampaikan kebaikan. So, kalaulah ia juga adalah bersifat perkongsian, dan perkongsian itu adalah benda baik, itu juga dikira dakwah. Orang kita kadang-kadang, yang kita faham, dakwah ni mesti ceramah agama. Ya, betul. Kan, program agama. Sedangkan kalau contohnya Fafau share, buah-buahan ini sangat bagus untuk kesihatan. Cooking of the day. Cooking of the day menyebabkan orang masak untuk suami jadi bahagia. Ya. Itu juga adalah dakwah. Ya. Jadi menjawab soalan Farah tadi, walaupun dia tak niat dakwah, tapi sebenarnya dia dah berdakwah. Nampak tak? Baik. Apatah lagi kalau kita menyampaikan ilmu agama yang spesifik. Ya. Lagilah dahsyat. Saya tambah sikit. Mungkin Nabi SAW berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika di Mekah berdakwah selama 13 tahun, Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan disitulah dakwah pertama yang disebut dakwah dengan akhlak. Maka akhlak kita yang baik ini juga adalah sebahagian daripada dakwah. Akhlak kita tunjukkan akhlak kita yang baik, yang bagus. Itu adalah orang kata sebahagian daripada dakwah kita. Dakwah ni juga disebut dengan nama mengajak. Baik. Dan sebentar lagi Ya. Bunyi lagu. Cik Samsul. Cik Faham, Samsul dan dah Amin. kenal lah. Okey, sebentar lagi saya nak mengajak untuk kita belajar ni dengan pergi ke masjid atau belajar perdatang rumah saya, kita tengok social media saja. Mana satu pilihan anda? Semuanya selepas ini dalam Transparency. Dia yang melabelkan pendakwah instan ni adalah masyarakat itu sendiri. Kalau sekarang orang banyak bercakap tentang agama, banyak bercakap tentang benda-benda yang mengaku keesahan Allah Subhanahu Wa Taala, orang dah labelkan pendakwah dah macam tu. Sebab sekarang masyarakat memang memandang orang yang macam tu. Bila orang tu buat baik, dia akan cakap ustaz. Orang tu mengaji, orang tu kata ni alim. Orang tu jaga dia punya ni, ni warak. Orang tu yang cakap pasal Tuhan, ini apa? Ustazah, ustaz wannabe. Sebenarnya benda tu benda yang harus, benda yang tak jadi masalah untuk bercakap. Perspektif masyarakat sekarang, certain netizen side. Saya tak tahu maksud you pendakwah instan tu siapa, sebab everybody boleh jadi pendakwah instan. Tapi kalau kata perkataan yang keluar tu adalah benda yang baik, terima sajalah. Dia senang je macam tu, sebab pendakwah instan ni dia tak ada kategori pangkat ke apa. Itu saja kan. Dia memang tak ada khusus. Engkau pendakwah instan. Saya boleh cakap awak pendakwah instan. Awak boleh cakap saya pendakwah instan. Kan, sebab label orang kepada pendakwah instan ni adalah bila orang tu bercakap tentang kebaikan dan agama. Wallahu a'lam. Yep, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam Transparency. Saya hari ini pendakwah segera juga. Sebab kata kawan kita tadi kan, kita semua adalah pendakwah. Sebab again, walaupun ia bukan tentang agama tetapi kita berkongsikan ilmu, satu kebaikan, ia juga adalah sedang berdakwah. Okey, baik. Random question, Amin ataupun Abang Samsul. Ya. Siapa dekat social media yang kalau untuk sajalah santai tu lepak-lepak kat rumah, tengok siapa untuk dapatkan ilmu? Saya dulu sebelum PKP, PKPB, PKPD tu saya memang jarang orang kata aktif dalam dunia media sosial. Tapi selepas berlakunya PKP hari tu, maka saya rajin duduk rumah, tak ada apa nak buat. Kita tengok dan saya suka tengok salah satu dalam Instagram, satu dia panggil nama dia Tarbiyah Sentap. Tarbiyah Sentap. Ya, Tarbiyah Sentap. So dalam tu dia orang muda, dia bercerita pun secara santai. Dan dia boleh sampai ke dalam jiwa kita, dan kadang-kadang dia boleh menyentuh satu benda-benda yang tidak ada, jarang-jarang ustaz-ustaz cerita dalam majlis-majlis ilmu ceramah. Contohnya cerita tentang onani, cerita tentang bagaimana buruk baiknya onani, apa yang boleh terjadi begitu, dan tentang keluarga, tentang membesarkan anak-anak. Saya lebih suka benda tu, dia nampak
urban. Budak-budak sekarang lah. Lebih dekat lah. Ya, lebih dekat. Hipster, Ya, hipster. BBNU. Amin sendiri, who do you refer to? Saya selalunya kalau yang bukan ustaz lah kan, saya selalu tengok Caprice, Alif 3 dan ML Studio. So bila ML Studio ni ramai lah. Ramai. Mereka ada beberapa personality yang Correct. juga rakan-rakan di dalam itu yang berkongsi tentang kepakaran ilmu masing-masing. Cuma dalam bab ni Farah, saya rasa para asatizah kena muhasabah kan. Kenapa netizen terlalu cepat pergi kepada Insta-famous berbanding ustaz-ustazah? Ya. Antara puncanya adalah kerana mereka sendiri kadang-kadang terlalu eksklusif. Sukar didekati. Masya Dan Allah. kalau DM pun Lambat jawab. dijawab setahun kemudian misalnya. Kan? Sebulan kemudian kawan tu dah hara macam mana dah. Berbanding Insta-famous, dia orang jawab segera. Itu satu. Yang kedua, bila cara jawab pun, jawab mereka sesuai dengan level yang bertanya. Sebab kadang-kadang ustaz-ustazah kita, even mufti ke apa dan sebagainya, mereka jawab bagus. Tetapi jawapan mereka kadang-kadang menggunakan terma-terma yang tinggi yang budak-budak bawah ni tak faham. Ya. Akhir sekali makin tanya makin tak faham. Tapi mungkin betul, saya faham. Kadang-kadang soalan-soalan itu umpama aku nak tanyakan kata soalan bodoh tapi memang aku tak faham pun. Tapi bila kita tanya kepada mereka yang pendakwa segera ini, mereka memahami. Dan dia jawab segera. Okey, sebab memang you're good with that. Ni susah kalau tanya host ni. Sebelum tanya soalan Encik Samsul, dia dah jawab dah soalan tu. Itulah sebenarnya soalan saya nak bertanyakan. Yalah, nampak? Antara ni transparansi. Transparansi. Jawab sebelum ditanya. I like it. Tapi itulah dia. Bila kita kat luar sana kan, kalau kita nak mengajak kawan-kawan, jom kita pergi kelas. Kat mana ni? Kebetulan ada majlis agama dekat surau kita ni. Tapi bila balik rumah, kau buat apa tu? Ni tengah tengok contohnya siapa reference tadi. Dakwah sentap ni tengah tengok Caprice ni. Tarbiyah sentap. So they are more on the phone. So better phone. So adakah kita panggil ustaz-ustaz yang bertauliah ni, jom masuk ke telefon sekarang ni ke macam mana ni? What do you say? Okey. Dia ilmu ni apa yang Pak Su lalui daripada dulu sampai sekarang, dia lebih baik secara kita bertalaki. Pertama, kita bertalaki ni satu tempat, contohnya di masjid. Apabila kita pergi ke masjid, kenapa kita pergi masjid? Satunya, perjalanan kita pergi ke masjid tu akan menggugurkan dosa, akan mengangkatkan darjat kita, tu satu. Kedua, apabila kita sampai di masjid, kita boleh solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Di situ kita niat tahiyatul masjid. Dah buat kat dapur mah tak boleh. Tak boleh. So benda tu kadang-kadang orang tak tahu dan tak memahami kenapa kita pergi ke situ. Dan di masjid tu pula salah satu dipanggil iaitu rumah Allah. Kita menuntut ilmu di rumah Allah dalam keadaan bersih, dan di sana pula nampak kita berusaha. Sedangkan kalau kita duduk di rumah, kita duduk saja je. Jadi kita tak dapat tahiyatul masjid, kita tak dapat pendarjatan yang tinggi apabila kita pergi melangkah, dosa kita tak turun. Tetapi benda tu tak salah. Siapa kata benda tu, saya cari ilmu cara duduk di rumah je. Duduk atas katil, ngangkang je, tengok je kan. Boleh juga, tetapi orang kata tak dapat benda-benda yang saya kata tadi. Talaki, kita betul-betul berdepan dengan guru. Eye to eye contact. Kita dapat rasakan, orang kata duduk dalam majlis ilmu. Dan majlis ilmu juga disebut dengan taman-taman syurga Allah. Di mana Raudatul Jannah. Kalau kita pergi taman syurga, sekarang ni di dunia, maka besok, di akhirat besok, kita dah pernah cakap dekat Allah, ya Allah, aku pernah pergi taman syurga Allah di dunia. Ini kalau dekat dunia pun, kita bukan salah kita taman syurga dekat media sosial. Tetapi lebih baik, ada masa, ada waktu, ada tenaga, ada duit, ada kudrat kita, melangkahlah tapak kaki kita untuk pergi ke majlis ilmu. At least sekurang-kurangnya sebulan sekali lah. Ya. Dia primary kalau boleh kita bertemu dengan guru. Primary. Secondary baru kita pergi social media. Contohnya bila terlalu sibuk, terlalu banyak program shooting sampai tengah malam, nak pergi masjid tak sempat. Yes, dan masa tu kita ada alternatif iaitu phone kita, tab kita. Tetapi tidak bererti dengan ada tab, ada phone ni menjustifikasikan untuk kita tak pergi Terus masjid tak pergi langsung. Ya. Yang tu masalahnya. Sedangkan kalau kita boleh buat dia minggu depan, Amin free hari apa? Dah boleh buat dia Abang Samsul. Kita pun kena buat at least sebulan sekali lah. Kita mulakan sebulan sekali, betul. mungkin lepas itu seminggu sekali. Saya cakap ni untuk diri saya sebenarnya. Terima kasih kerana mengingatkan. Okey, adakah untuk topik ini juga membuatkan anda berdua terfikir disebabkan lambakan pendakwah segera ni akan memberikan sedikit kegusaran kepada pendakwah-pendakwah sebenar. Sebab ialah
bila saya cakap A, tapi pendakwah yang dekat social media ni cakap macam ni. Ataupun dari segi orang kata dia punya pandangan tu. Bagi Berbeza. saya, Berbeza-beza. inilah masanya untuk para pendakwah, para asatizah get up from their comfort zone. Sebab dulu dia terlalu senang. Pergi masjid mengajar, habis. Pergi masjid mengajar, habis. Dengan ledakan teknologi ni, mereka perlu seiring dengan ledakan teknologi. Kita tak nak mengulangi sejarah Nokia. Nokia bungkus, walaupun Nokia ni pernah menjadi kuasa besar dunia, mereka pernah menguasai lebih 50% world market, tapi mereka lingkut sebab apa? Dia terlalu taksub dengan cara lama. Tetapi bila datang iPhone, mereka bukan hanya berubah, tapi mereka mencetus perubahan. Kaitannya dengan para pendakwah, kalau kita terlalu taksub dengan cara lama, tanpa ada kesediaan untuk berubah, sesuaikan diri dengan teknologi, dibimbangi lama-lama pendakwah tu jadi tak relevan. So kepada pendakwah-pendakwah lama, tak perlu rasa tergugat dengan munculnya pendakwah baru. Sebaliknya, jadikan kewujudan pendakwah baru ni sebagai cabaran untuk kita upgrade diri. Right. So the best way is untuk kita macam yang barulah Doktor tak salah saya Mufti Perlis pun dah start live. Siapa? Cuba kita Dr. tengok Zul. berapa ramai mufti yang buat live Facebook bersoal jawab dengan masyarakat secara instant. Okey, soalan dia, adakah you menonton? Cik nak memberi pantai. Ya. Soalannya, adakah mereka apabila mereka lakukan buat live tu, Samsul tonton ataupun tidak? Ya, Baik. ya atau tidak? Ya. 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 Kerana Itu je. Itu je. Kerana kita nak masuk segmen ya atau tidak? Oh, tidak. Soalan masuk. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, tapi tontonlah ya. 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 Saya tonton sebab dia ambil masa Okey, sikit. seminit je. Saya tonton sebab ketika PKP dulu saya pergi hadir majlis ilmu, tetapi bila tak boleh pergi saya tonton. Masa ketika itulah saya tengok ustaz-ustaz yang lain yang buat. Masya-Allah. Dalam That media is at sosial. least orang kata pendedahan ataupun the next step untuk lebih dekat dengan masyarakat. Okey, soalan awesome untuk minggu ini. Saya tak pasti kenapa mereka macam stres setiap kali kata saya dah bersedia untuk soalan awesome. Saya tak tahu, saya lagi risau jawapan soalan ni. Okey, tapi hanya perlu jawab ya atau tidak. Jangan Tidak. elak-elak. Sabar. Baik, soalan pertama. Panas bagi, tak bang. tiba-tiba. Okey. Okey, mana-mana. Soalan kita yang pertama, mudah saja. Pendakwah segera ini lebih mahukan populariti? Ya. Tidak. Baik. Pendakwah instan ataupun segera tidak pandai berceramah di halayak ramai? Ya. Ya. Baik. Ini adalah soalan awesome, soalan random daripada luar ya kawan-kawan. Pendakwah segera bukan pendakwah sebenar? Tidak. Lambat. Tidak. Okey. Lambat. Masyarakat lebih senang dengan pendakwah segera? Betul. Ya. Ya. Okey. Ya. Ya atau tidak ya? Semua orang boleh berdakwah, tapi semua orang bukan, maafkan saya, reverse. Okey, baik. Semua orang boleh berdakwah tetapi bukan semua boleh jadi pendakwah. Betul. Ya. Lambat. Okey. Mengelirukan. Okey. Soalan untuk Abang Samsul Ya, je. ya. Wah, Bella. Menjadi pendakwah lebih masyhur dari jadi artis. Soalan siapa ni? Tidak. 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 Itu dia. Baik, kita akan kembali selepas ini bagaimana kita nak mengharmonikan institusi dakwah ini. Terus bersama dengan Transparent. Okey, masih lagi panas dalam Transparency pada minggu ini, cerita tentang pendakwah segera tumbuh umpama cendawan. Ya, hari ini tenang setelah soalan ya atau tidak. Ada yang tak puas hati. Kenapa soalan-soalan tu? Okey, tak apa. Hujung rancangan ni. Kita dah sampai ke penghujung ni. Kalau diberi peluang untuk kita tubuhkan mungkin satu kelas ke khas untuk mereka sama-sama buat kursus ke untuk pendakwah segera ni, haruskah kita lakukan? Ataupun apakah perkara-perkara yang membuatkan kebaikan kepada orang di luar sana yang tidak melibatkan lagi pendakwah segera ini? Oi. Very nice gesture. Dia mungkin orang kata orang berusia Pak Su. Dia sebenarnya ginilah.
bagi Pak Su rasa sebab dia kehendak orang. Sebab kita tengok kalau kita share dalam media sosial, maka kita nak tengok berapa like, berapa share. Dan kalau kita tahu berapa like dan berapa share, di situlah orang suka. Di situ juga kita boleh tahu bahawa kehendak orang tak nak panjang-panjang dan orang nak pendek-pendek. Cara penyampaian nak lebih kurang santai-santai bersahaja. Ilmu tak nak tinggi-tinggi, tak nak cakap Arab penuh-penuh, cakap bahasa Melayu. Hai guys, hari ni gua nak kongsi dengan lu satu benda, lu jangan buat jahat. Okey, kalau lu buat jahat macam ni, besok lu akan terima apa-apa di sekian, kerana benda ni adalah karma. Lu buat baik dapat baik, lu buat jahat dapat jahat. That's it. So guys, buat baik. So very simple. So orang nak macam tu dan orang terus label benda tu adalah orang kata ustaz segera ataupun ustaz instant. Tetapi kita nak bendung benda yang sebegitu sukar dan susah sebab kita ada media yang begitu banyak. Kita ada Instagram, kita ada Telegram, kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada apa lagi? Macam-macam. Yeah. So, apa yang kita boleh tahu, bak kata Amin di awal rancangan tadi, Bro Amin, Ustaz Amin bagi tahu, ingatlah tanggungjawab kita sebagai pendakwah. Apa yang kita tekan, apa yang kita tulis, share, apa yang kita kongsi, apa yang kita buat, ingat Allah akan tanya. Sebab tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani, dia cerita tentang nanti orang jahat dah tentu masuk surga, masuk neraka. Tetapi dia terkejut nanti tiba-tiba nanti ramai daripada jauh 70,000 tahun duk jatuh ke bawah, paling bawah dasar sekali adalah ulama ataupun ustaz yang mengaku diri dia ustaz walaupun dia baru nak start. Kerana apa? Kerana dia berkongsi satu benda yang tak sahih, ke satu benda yang tak betul, maka orang ikut, maka dia akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Wallahu alam. Okey, baik. Jika tiada platform social media ini, you rasa ada tak kewujudan pendakwah segera? Apa-apa pun bila zaman itu berubah, apa-apa pun perubahan tetap ada. Cuma bagaimana kita tak tahu. Dalam konteks kalau tak ada social media, bagi saya lah, tetap akan ada pendakwah instan. Cuma persoalan besar ialah salah ke pendakwah instan ataupun pendakwah segera ataupun ustaz-ustazah segera? Jawapan saya tak salah. Sebab dia nak buat benda baik. Dan buat benda baik, agama tidak menghalang kita untuk melakukannya. Cuma yang perlu kita ingat, pertama, bila kita nak menyampaikan sesuatu, pastikan di atas amanah ilmu. Kalau kita ditanya benda yang bukan bidang kita, jangan jawab. Cukup sekadar kita kata, nanti saya balik dulu, saya cek, kalau saya dapat jawapannya, saya akan bagi tahu. Ada cara yang terbaik ada untuk cara kita lakukan. Mungkin kita tak Correct. ya. Yang kedua, pada masyarakat kita pula, jangan terlalu taksub bila ustaz dia mesti jubah serban. Sebab bila kita terlalu taksub dengan jubah dan serban, dibimbangi akan ada mereka yang menyalahgunakan agama, dia menipu kita percaya bulat-bulat. Yang penting ialah selagi mana ilmunya di atas dasar prinsip agama yang betul, pakaian dia masih lagi di atas dasar syariat, tak ada masalah. Yang ketiga, dalam dakwah ni saya nak berpesan pada kita semua, pastikan kalau nak sampaikan sebab YouTuber ke Instagramers ke apa, kalau kita nak petik ayat Quran, nak petik hadis, rujuk dulu mereka yang pakar. Bila dia kata betul yang kau nak cakap, barulah kita buat konten dalam YouTube. Jangan kita tafsir ikut nafsu kita. Saya sendiri pun, walaupun saya belajar hadis, tapi still sebelum saya nak sampaikan dalam konten social media, saya tanya dulu ustaz-ustaz tertentu, ustaz sahih tak hadis ni? Lepas tu saya nak uraian macam ni, betul ke? Dia kata, okey, kita buat. Bukan masuk ke hati. Buat homework lah sikit. Buat homework lah sikit. Yeah. Macam Farah Reference tanya itu tadi lah. betul. Kena buat homework. Jangan main suka rasa nak cakap. Ya, betul. Okey, so maknanya in fact Abang Samsul pun, Pak Su pun ada kongsikan kalau kita nak belajar sesuatu jangan sepenuh-penuhnya di social media. Bertalakilah dengan guru. Dan you pun Encik Amin pun dah kongsikan awal-awal tadi, ingat, kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita kata, dengan apa yang kita tulis. Ya, betul. Itu sangat penting. So, last word daripada Pak Su sendiri mungkin tentang topik kita pada hari ini yang panas. Kita berdakwah, bukan nak kata pedulikan orang nak label. Pak Su pun sendiri ada orang label daripada ustaz daripada artis dah tak laku tiba-tiba nak jadi ustaz. Kadang-kadang orang panggil masih lagi berlaku ni penuh yalah, drama tapi kat TV. ada juga orang panggil kita ustaz baru nak start dan sebagainya. Saya cuma satu, kita sebagai mak ayah, kita sebagai ketua keluarga, saya sebagai ayah dan saya ada isteri sebagai ibu kepada anak-anak saya, maka di situ kita kena mendidik anak-anak kita. Mendidik itu juga kita dakwah anak-anak kita. Dan kita ada level kita. Untuk anak kecil kita akan tegur cara anak kecil, untuk anak besar kita akan level anak besar. Maka di situ kita cuba mendidik cara macam mana yang kita tahu. Perbaiki diri kita perbaiki anak-anak kita, perbaiki jiran-jiran kita. Sebab sebagai manusia, Allah sebut
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan kaum keluarga kamu dari siksaan api neraka. Begitu juga dengan jiran-jiran kita, begitu juga dengan kawan-kawan kita, begitu juga dengan Malaysia seluruhnya. Dalam pandemik COVID-19 ni juga kita kena berdakwah. Engkau tak pakai mask, kau kena nanti. Engkau tak cuci tangan. Dakwah juga. Itu juga adalah dakwah. Maka kita kena berdakwah, dakwah dengan akhlak. Wallahu alam. Masya-Allah. Amin Idris, Syamsul, Ya. terima kasih Itu je. banyak-banyak. Dia tak ada closing. I nak bagi dia close tapi kalau boleh you terus benar. close untuk I lah. Okey. I bagi pula. Tak boleh tak puas kan? Saya sebenarnya mesti nak betul, dengar. saya nak dengar dia. Saya pun nak dengar Ya, juga. Okey, ya, ya. okey. Tahan ya. Jangan bangun lagi. Okey. Kalau tak cukup, kalau terlebih kat laya. Saya bila tajuk ni, saya ingat satu hadis di dalam riwayat Ahmad daripada Abu Hurairah. Nabi cerita ni tentang Ar-Ruwaibidah. Apa dia? Hadis ni kata sayati 'alan nas akan tiba pada satu masa disebut sebagai yuqadda'at, zaman penuh penipuan. Nabi kata apa? Yusaddaqul kadhib wa yukadzdzabul shadiq. Yang benar dikatakan bohong, yang bohong dikatakan salah. Yang bohong dikatakan benar. Dan Nabi kata wa yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Yang amanah dikatakan khianat, yang khianat dikatakan amanah. Dan Nabi kata wa yantiqu 'ala ruwaibidah, maka datanglah golongan ruwaibidah. Sahabat tanya, wa mar ruwaibidah? Siapakah itu ruwaibidah? Nabi kata, jawapan Nabi memang sentap lah. Nabi kata mereka ini adalah attafah, golongan bodoh. Wa yatakallamu 'ala amrin 'amah, dan dia bercakap tentang masalah orang ramai. Supaya masyarakat jauhilah golongan ruwaibidah, dan golongan ini #mohon terasa dalam minah ilmu. Semoga kita tak bercakap di atas dasar nafsu, insya-Allah. InsyaAllah, moga pencerahan dan juga perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada anda di luar sana. Ingat, kita ni tidaklah sempurna. Sebagaimana kita sebenarnya nak bercakap baik kepada orang, kita juga bercerita baik, mengajar tentang diri kita juga sendiri. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Amin Idris, Syamsul, Pak Su, Ya. semua tu dah dia. Again, sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang lebih panas. Pastikan hidup anda sentiasa telus, terus terang dan juga terbuka, dan pastikan transparansi. Saya Farmazana.